Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, baik. Maulana Talib, Prof, kami belajar-belajar nak ikut cara Nabi, kami belajar-belajar nak kenal Tuhan kami, Allah SWT. Jadi selebriti dan bekerja sebagai selebriti, saya rasa dua perkara yang berbeza. Betul tak, Prof? Ya, Ada orang dia memang nak jadi selebriti. Dia masuk sekolah nak jadi selebriti. Dia pergi masuk belajar macam mana nak berlakon, masuk kelas menyanyi, dia masuk kelas mengacara. Dia mahu ada keinginan dalam diri dia untuk menjadi seorang yang terkenal. Mungkin asbab nak jadi terkenal tu mungkin kita tak tahu apa rahsia dia. Mungkin ada, kita doakan, ada kalau yang menonton ni ada yang nak jadi selebriti, asbab dia kalau aku ramai pengikut, aku nak jadi da'i Allah. Aku nak senang Allah, orang nak ikut aku nak buat apa yang Nabi buat, apa yang isteri-isteri Nabi buat. Tapi asbab dia yang nak mudahkan orang nak dengar tu adalah menjadi selebriti. Kita doakan dia berjaya menjadi seorang selebriti, insyaAllah. InsyaAllah. Macam cerita saya daripada dulu sampai sekarang, saya cuma letak diri saya hanya bekerja sebagai seorang selebriti, di mana saya tak pernah terlintas langsung nak berada di satu posisi yang saya berada sekarang. Daripada dulu saya cakap ini semua something yang ni memang Allah bagi. Allah bagi yang saya tak tahu apa asbab dia yang Allah bagi dekat saya. Dan saya mengharapkan apa yang jadi dekat saya sekarang ni dengan Zira, yang bila saya keluar ni saya cakap, ya Allah, kalau inilah asbab dia kenapa kau pilih aku dulu untuk join dunia hiburan ni, supaya orang boleh nampak orang boleh kenal Nabi, boleh sayang Nabi, boleh kenal Allah melalui aku. Ya Allah, aku memang nak jadi da'i engkau, ya Allah. Aku memang nak jadi da'i engkau, ya Allah. Aku memang aku bagi aku peluang, bagi aku ruang, ni lapangkan dada aku, buka minda aku untuk terima bila kita pergi belajar, bila kita keluar ni, bila kita khuruj, kita duduk dengan ustaz-ustaz ni, ustaz baca hadis, buat talim, bagi bayan, biar masuk, ya Allah, supaya aku boleh sampaikan kepada orang-orang yang aku kenal, orang-orang yang katanya hari tu fan saya fan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah. Saya ikut apa Nabi buat, saya nak ikut. Apa Sayyidatina Aisyah buat, apa Siti Khatijah buat, saya nak ajar isteri saya, biar dia ikut. Supaya fan kita boleh ikut kita. Kalau betul dia fan kita, dia ikut kita, insyaAllah. Bila dia ikut kita, kita ikut Nabi. Allahuakbar. Biar dia dapat kat situ kan. So titik dia, ya Allah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Titik dia kita tiba-tiba. Sebelum tu bermasalah. Sebelum tu memang bermasalah sangat, Prof. Bermasalah sangat, Maulana Talib. Keluarga saya jujur cakap, bermasalah. Ada je tak kena. Tak ada sefahaman. Tak kena, Prof. Semayang lah walaupun tak cukup waktu. Dia 4 waktu tu okey. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Subuh tu Masya Allah. Dan saya rasa subuh tu lah yang macam ini ke yang buat keluarga ni bermasalah. Nak kata tak buat amal-amal yang lain, kita cuba buat. Tapi dalam diri ni selalu cakap, rasanya tak cukup. Rasanya apa yang kurang ni? Tapi ya Allah, Allah hantar orang-orang yang baik, orang yang soleh. Sebab kita sekarang ni kita berada di jalan Allah. Kita sedang berdakwah. Kita sedang nak buat orang kenal dengan Nabi. Tanam sifat kecintaan pada Nabi. Kenal Allah. Syukur dengan saya tak pernah terfikir yang, ya Allah, tak pernah terfikir dulu kita bangun, maaf cakap, bangun macam bukan orang Islam. Bangun dengan tak ada alhamdulillahnya, tak ada rasa syukurnya. Rasa macam, this is life. Biasalah. Kita tak pernah terfikir yang malam sebelum kita tidur tu, ya Allah, bangun ke aku besok pagi? Macam mana dengan amal aku yang hari ni? Cukup ke amal aku yang aku buat hari ni? Kalau ini adalah malam terakhir aku. Kan? Kita tak ada benda tu. Tapi bila kita Allah hantar orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik sekeliling kita, Prof, Maulana Talib, saya jujur cakap,
yang saya keluar bersama ni tak pernah ajak saya keluar sekalipun. Diorang tunjuk akhlak diorang saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diorang tunjuk Mana kenal diorang, Nabil? kenal diorang dulu masa zaman main motor, pergi zaman lepak-lepak kan, kenal kawan dengan kawan-kawan, tapi diorang Tak pernah bercerita. diorang tak pernah bercerita, tapi diorang tunjuk akhlak, diorang tunjuk, kita tahu diorang tabligh. Tapi diorang tak pernah, diorang Tak tunjuk pernah akhlak. Dia tak pernah judge, tak pernah kata, tak pernah bezakan, tak pernah jauhi Nabil, tak pernah. Ya, tak pernah. Diorang tahu dalam masa kita bermasalah, diorang datang, diorang layan kita sebaik habis. Diorang tanya, ada apa-apa yang aku nak datang rumah kau ni, ada nak beli apa-apa ke? Anak-anak nak makan apa? Kita jadi macam pelik. Macam Selalu bawa makanan. selalu bawa makanan, datang ziarah bawa orang-orang alim. Datang ziarah bawa orang-orang baik-baik. Bawa ustazah. Bawa ustaz. Allahu Akbar. So dia jadi asbab saya cakap, ya Allah. Kita jadi macam pelik kan. Macam diorang ni banyaknya masa diorang untuk kita. Tapi tak pernah ajak, tak pernah apa, sampai saya sendiri yang cakap, yang keluar-keluar tabligh ni macam mana? Ya Allah, diorang rupanya selama ni diorang dah tashkil saya dah. Diorang memang dah doa untuk saya tiap-tiap malam. Dia cakap kita doa untuk kau tiap-tiap malam. Sebab rupanya dakwah ni 10% je kan Prof. Waktu siang ni kita buat kerja dakwah ni hanya 10% saja. Tapi 90% lagi di malam hari kita berdoa, kita sebut nama orang-orang yang ya Allah kau bukalah pintu hati si fulan. Semoga dia berada di jalan kau Allah setiap masa. Semoga dia menjadi da'i kau ya Allah setiap masa. Sebab Maulana, saya tak pernah terfikir yang satu hari di satu Jumaat, dengar khutbah Jumaat biasa, kita boleh menangis-nangis dengar satu khutbah. 38 tahun hidup. Jangan ceritalah berapa kali miss solat Jumaat. Tapi dengar khutbah tu memang khutbah Jumaat kan selalu tidur. Ya, tidur kan? Ya Allah. Sama macam kita. Tapi bila kita dah ada sifat yang pertama ni, yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ni, ya Allah. Allahu Akbar. Dengar khutbah Jumaat pun boleh nangis. Kita baca kisah Nabi pergi Taif pun kita menangis-nangis. Ya Allah. Nabi orang yang akan Nabi satu-satunya Nabi yang akan umati kita dekat. Betul tak Prof? Betul. Dan Nabi lain bersama umat dia minta tolong dengan Nabi Ismail, minta tolong dengan Nabi Ibrahim, semua nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Ini hari perhitungan, hari yang Allah paling murka. Sendiri-sendiri semua. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, satu-satunya Nabi yang umati, umat aku, ya Allah yang akan selamatkan kita. Takkan kita tak boleh nak pupuk rasa kecintaan kita pada Nabi, orang yang akan menyelamatkan kita, ya Allah. Dia yang buat keputusan nak keluar tu, dia tak pernah tinggalkan saya. Sebelum ni kalau dia pergi mana-mana pun, kalau outstation pun, kita akan bersama. So bila dia kata nak keluar 3 hari tu macam, ya Allah, mula-mula tu macam agak berat. Lepas tu bila sampailah hari yang dia nak keluar tu, bila hari yang dia keluar, tengah hari tu dia dah message, dia call, baru saya rasa macam, ya Allah, Allah dah tunjukkan lah, Allah dah bukakan jalan. Saya jadi lega. Tapi sebelum dia nak keluar rumah tu saya macam bergaduh-gaduh. Macam kenapa nak kena keluar? Sebab kita ni rumah tangga tak settle lagi, awak nak keluar. Saya rasa macam dia nak larikan diri pula. Tapi bila the moment dia keluar, dia tak ada call saya. Tengah hari tu baru dia start call. Jadi rindu tu macam lega tu. Memang, ya Allah, betul lah. Inilah kot jalan dia. Sampai dia balik tu, macam balik tu ada perubahan. Cara dia bercakap lain. Yang untuk saya punya pandangan, lain daripada cara bercakap, cara nak menjemput tu lain.
Lepas tu kita dah kenal dengan orang yang baik-baik. Macam Nabi cakap dulu tak pernah semayang malam. Sekarang kita semayang malam. Zikir pun setakat zikir yang 30, 33. Sekarang kurang cakap tapi cakap benda yang lagi bagus, yang bermanfaat. Masya Allah. InsyaAllah. Masya Milik Allah. Allah lah semua. Semua ya, yang kita tahu yakin la ilaha illallah. Kita kena yakin lah. Kita Kena kena yakin. rupa-rupanya kita Kena minta. Kita tak boleh stop minta dengan dia. Memang setiap masa kita minta dengan dia. Kita merayu minta. dengan makhluk takkan dapat, Mia. Betul tak, Prof? Kita duk cinta dengan manusia, tapi janji manusia tak sama macam janji Allah, dan kita tak akan dapat rasa lega. Tapi bila sekali kita dah tahu, kita minta lagi, ya Allah. Allah mudahkan tu, Masya Allah. Senang je. Senang. Ini dia Amat mudah rupanya. untuk Allah. Saya bayar Allah kejut lah. Allah kejut lah. Dunia ni sekejap sangat. Bila kita dah berada di, dan saya nak minta semua yang menonton, saya minta dengan Prof, dengan Maulana Talib, terus doa kami ni istiqamah, sebab istiqamah ni satu perkara yang sangat berat. Nak bila kita berada di jalan Allah ni ujian, kan macam yang sahabat tanya dengan Nabi kan, Nabi tanya sahabat kan, dia kata apa yang kau paling mahu kan, dia kata aku mahu bersama dengan kau ya Rasulullah di syurga. 3 kali Nabi tanya soalan yang sama, 3 kali dia bagi jawapan yang sama, aku nak bersama dengan kau ya Rasulullah di syurga. Lepas tu Nabi cakap apa? Nabi cakap, kalau kau nak bersama dengan aku di syurga, bersedialah kau dengan ujian seperti mana air terjun yang jatuh ke dalam sungai menimpa-nimpa. Kan? Sebab tu istiqamah ni itulah nak minta Prof, Maulana Talib, semua yang menonton ni terus doakan kami untuk terus istiqamah. Sebab saya takut. Saya sebenarnya ada reason kenapa saya takut nak buat sharing macam ni. Sharing macam ni. Saya takut sangat lagi sebulan 2 bulan, ya Allah, jadi balik macam dulu. Nauzubillah. Saya takut sangat. Allah uji sampai kita jadi macam baik aku jadi macam dulu kan, sama je. Ya Allah, saya takut, saya tak nak. Itu satu jalan yang memang saya tak nak pergi balik. Kan? Dan berbalik kepada dunia hiburan ni sekarang ni adalah punca rezeki. Punca rezeki untuk saya dan ramai lagi selebriti lain. Kan? Dan saya nak minta kita ubah pandangan bila kita join, bukan kita join tau. Sepatutnya khuruj ni, keluar ni, tabligh ni sepatutnya is the way of life. Sepatutnya tabligh ni adalah jalan yang sebenar kehidupan kita sebagai seorang Islam. Tak ada jalan lain yang boleh berjaya melainkan jalan yang Allah tunjuk dan jalan yang Nabi ikut. Apa yang Nabi tunjuk adalah jalan kebenaran. Jalan yang siapa yang ikut jalan Nabi adalah orang yang berjaya. Macam Prof cakap. Dan Allah paling suka dengan orang yang bijak, orang yang bijaksana. Jadi kalau orang yang bijak, dia tahu dunia ni 2 minit setengah, syurga tu selama-lamanya. Semestinya 2 minit setengah ni akan digunakan sebaik mungkin. Allahu Akbar. Sebaik apa je amal yang ada, apa je yang kita boleh buat, macam mana nak dapat pahala sekali zikir 2 juta pahala. Dalam buku taklim ada kan, Muntakab hadis ada kan? Betul. La ilaha illallah wahdah la syarikalah ahadan somadan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 2 juta pahala. Kalau takkan kita tak boleh baca itu 100 kali satu hari. Kan? Zikir-zikir lain lagi. Amal-amalan yang lain, sedekah, puasa, solat, tahajud, solat sunat, macam-macam. Masya Allah, kami belajar-belajar dan kami minta Allah tengok kami sebagai pelajar. Sebab kat sini saya belajar dengan ustaz saya, bila kita ni sebagai seorang pelajar, kalau kita buat salah pun, dia belajar. Macam orang belajar bawa kereta yang ada lesen L besar tu. Baik. Kalau salah pun orang tak boleh marah. Dia tengah belajar. Betul. Sentiasa. So
kita kena berada di kedudukan yang kita ni belajar-belajar, kita ni pelajar, kita ni student. So kalau kita buat salah, kita buat khilaf, kita minta doa dengan Allah, ya Allah aku belajar-belajar, ya Allah kalau aku salah, ya Allah jangan marah aku, ya Allah jangan azab aku, ya Allah. Kita minta tolong. So, kita ni memang kena belajar-belajar. Tak ada niat langsung nak tunjuk pandai. Tak ada niat nak bila kita dapat keluar ni kita balik terus nak jadi ustaz. Allah na'udzubillah. Tak nak macam tu. So sebab tu saya kadang-kadang bila orang tanya kan, dah keluar ni tabligh macam mana? Ni satu perkongsian baik. Saya jadi takut. Ya Allah, takutnya aku, ya Allah, macam mana ya Allah? Tapi niat nak dakwah. Tapi niat nak kongsi. Sebab kalau perkongsian ni boleh buat orang switch, dia orang punya pemikiran switch, hati dia orang flip daripada tak semayang boleh jadi semayang. Saya nak macam MLM lah kan Prof, MLM. Kita cari 2 orang ni cari lagi 2 orang tapi semua kita dapat dia punya PV pahala tu. Benda kan kita dapat. Sebab saya takut alam kubur, saya takut sangat. Cerita-cerita alam kubur ni saya takut. Berada di mahsyar saya takut. Allahu Akbar. Takut sangat. Jadi saya minta Allah, dan kita ni berjalan di atas bumi Allah ni, kita minta sangat orang-orang alim, orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang-orang yang doa dia orang tak ada penghalang. Allah terus ambil doa dia orang tu. Doakan kami ni, doakan kawan-kawan saya, doakan selebriti ni supaya dia orang ni Allah buka pintu hati dia orang. Kan? Pelan-pelan dia orang ni ikut jalan Allah sebab kita tak tahu. Sekarang ni banyak sangat benda yang tak tersangka-sangka dah jadi. Siapa sangka masjid dah tak boleh masuk? Betul. Siapa sangka yang bila kita dah berubah ni, kita nak pergi sembahyang kat masjid, masjid kata minta maaf, masjid tutup. Allahu Akbar. Siapa sangka? Kita ingat sampai bila kita dulu sebelum jadi COVID ni, kita ingat alam masjid anytime kita boleh pergi. Tapi sekarang ni, sebab macam baru-baru ni Prof, saya dengan isteri kita cuba nak bersolat di masjid. Satu subuh ni kita cuba nak bersolat di masjid. Kita sampai dekat masjid tu, orang tu kata tak boleh masuk kan. 5 orang. Dia kata 5 orang je. Dan kapasiti masjid tu besar. Tapi Prof, saya tak marah dengan orang tu. Saya marah dengan diri saya sendiri. Saya cakap padan muka aku. Dulu masa masjid Allah bagi masuk, engkau tak pernah nak datang. Padan muka engkau sekarang ni Allah dah tutup. Sekarang ni kita tak nak lah nanti Allah tutup pula pintu-pintu yang lain pula untuk kita kalau sekarang ni kita tak buat amal kita. Kalau kita tak cuba nak belajar-belajar nak ikut cara Nabi, kalau kita tak cuba belajar-belajar nak kenal Allah, kita pupuk rasa cinta dengan Allah, kita nak Allah tengok kita, ya Allah tengok aku dah berubah, ya Allah tengok aku bawa isteri aku bawa anak-anak aku, semua aku nak bawa ke jalan kau ni, ya Allah. Ya Allah tolonglah ya Allah, sekarang ni aku tahu ya Allah memang susah ya Allah. Memang dengan kehendak engkau ya Allah orang dah tak boleh nak pergi masjid. Orang dah tak boleh nak buat amal. Orang dah tak boleh nak pergi ke taman-taman syurga macam dulu, betul tak Prof? Betul. Kan? So apa yang kita boleh buat ni ya Allah, ya Allah. Kan? So Allah bagi jalan dia, hidupkan taklim di rumah. Kan? Hidupkan taklim di rumah. Kan? Buat lagi amal apa yang kita boleh bantu. Macam apa yang Maulana Talib dengan Prof tengah buat ni, Masya Allah. Kita doakan Allah permudahkan di kubur, di masyar. Kan? Semoga senang dibuka semua pintu syurga, nak masuk pilih mana-mana pun boleh. Ya Allah Akbar. Dan kita macam tu saya cakap, kawan-kawan kita ramai lagi yang kita tak tahu. Diorang semua buat amal. Tapi kita nak, kalau kita dah rasa satu kenikmatan. Kita dah rasa satu kenikmatan yang Allah bagi. Saya sekolah tak pandai Prof. Mengaji tak pandai. Mengaji teruk sangat lah. Kan? Baca surah pun ikut dan bunyi je. Tapi lain solat. Lain rasanya solat dulu dengan solat sekarang. Allah Akbar. Tak boleh beli tu. Tak ada duit banyak mana pun, mana nak beli tu kenikmatan yang macam tu tak ada siapa jual melainkan Allah yang bagi rasa. Allah yang bagi nikmat tu.
Kan? Patut kita bersyukurlah. Syukur amat sangat. Ya Allah. Hai. Syukur Allah. dalam keadaan kita berdosa, dalam keadaan kita khilaf daripada dulu sampai sekarang. Allah bagi nikmat yang cukup hebat. Masih lagi dapat melihat, masih lagi bernafas, masih lagi diberi peluang untuk bertaubat. Kan? Merasa kadang malu, ya Allah, malunya, ya Allah. Kadang malu Allah bagi satu budak yang dulu dispatch tak ada apa. Allah bagi macam ni punya nikmat. Masih lagi nak sombong diri, masih lagi nak tunjuk angkuh, masih lagi ingat aku better, I'm better than everybody, ya Allah.